KPM. Bola siapa ni? Main dulu lah. Aduh, 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 sakitnya. Tolong, tolong. Aduh, aduh kenapa lutut ni? Tolong. Aduh, sakit. Didik TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar untuk pendidikan khas, iaitu pendidikan jasmani. Dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang akan menemani hari ini. Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, untuk hari ini kita bawakan seorang jurubahasa isyarat. Ifan perkenalkan Cikgu Nurul Hazirah Ramli dari SMK Sultan Abdul Aziz Integrasi Kajang, Selangor. Cikgu, apa khabar? Baik, terima kasih kerana bersama kami hari ini, dan kita juga ditemani oleh seorang guru yang akan mengajar kita tentang pendidikan khas pendidikan kesihatan jasmani, dan itu Cikgu Saiful Amri. Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Sehat sangat Irfan. Baik, bertenaga Cikgu. Cikgu, tadi saya jerit, tolong, tolong. Kenapa Cikgu? Hari ini kita belajar apa sebenarnya? Itulah, Cikgu pun terkejut Irfan tadi. Cikgu terkejut? Kan? Lain kali jangan main bola seorang-seorang Irfan. Baik, Cikgu. Okey, hari ini Cikgu akan bantu Irfan. Irfan bersedia? Bersedia, Cikgu. Okey. Baiklah Irfan, terima kasih semua. Okey, sekarang kita teruskan dengan dengan slot pendidikan kesihatan KSSM, pendidikan khas tingkatan 3. Okey. Tajuk kita pada hari ini adalah pertolongan cemas, RICE. Apakah itu RICE? Nak tahu juga, Okey, Cikgu. sebentar lagi saya akan bantu Irfan untuk kita kenali apa yang dimaksudkan dengan RICE. Sebab itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Cikgu SAIFULAMRI, Cikgu Saiful Amri. Isyarat nama saya S. Senyum. Okey. Saya dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Okey, jom kita teruskan. Silakan, Cikgu. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, saya harap semua bersedia dengan yang pertama sekali buku teks. Buku Irfan. teks kena ada. Saya harap semua ada di rumah buku teks. Yang kedua, buku nota. Untuk apa, Cikgu? Buku nota untuk kita buat sebarang catatan. Kita ni mudah lupa, Irfan. Saya setuju. Jadi, saya harap dengan buku nota semua boleh mengingatkan kita apa saja yang cikgu-cikgu kita ajar. Kalau dah ada buku nota, kena ada alat tulis lah, Cikgu. Pandai. Yang ketiga, alat tulis. Dan yang terakhir sekali, kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas pendengaran, pastikan alat bantu pendengaran kalian semua berfungsi dengan baik. Bersedia semua? Bersedia, Irfan Cikgu. bersedia? Okey, jom Irfan. Sebelum tu kita masuk dulu apa yang dimaksudkan dengan RICE tadi. Okey, RICE ataupun RICE adalah kaedah bantu mula dalam merawat mangsa. Mangsa yang bagaimana? Macam tadi tu lah Irfan, awal-awal tadi. RICE digunakan untuk merawat kecederaan pada tisu lembut seperti lebam. Ataupun contusion, ketegangan ataupun strain, dan tergeliat ataupun sprain. Okey, ini semua adalah kaedah-kaedah awal kita untuk memastikan murid-murid kita semua ataupun atlet-atlet sukan semua dapat dirawat sebelum rawatan susulan dibuat. Okey. Okey Irfan, kita tengok ini ada jenis-jenis kecederaan tisu lembut. Irfan kena tahu semua ni, sekurang-kurangnya kalau Irfan bersendirian, lepas tu ada kawan yang tiba-tiba sakit dan sebagainya, Irfan dan kawan-kawan di rumah boleh membantu. Bagaimana? Yang pertama, lebam. Ataupun kita sebut sebagai contusion. Lebam merupakan kecederaan pelanggaran disebabkan tekanan pada otot dengan tulang. Okey, lebam ni dia akan terbentuk. Okey, kita akan nampak dia bonjolan, bonjolan sedikit bonjolan. Okay, kadang-kadang berwarna biru. Kadang-kadang warna hijau. Betul. Itu adalah contoh yang nyata bila kita nampak lebam.
Seterusnya ketegangan. Ketegangan ni berlaku atau kita biasa dengar macam muscle cramp. Muscle cramp, ya, Tiba-tiba dengan kan Zain. kecederaan pada otot ataupun tendon kita. Okey. Otot biasanya di mana Ifan bahagian-bahagian yang berlakunya ketegangan ni? Ni cikgu, di belakang ni cikgu. Ya, belakang. Dan biasanya pada waktu bila berlaku perkara itu? Selalunya cikgu, kalau macam saya ada pengalaman sendiri ketika saya berlari cikgu. Betul. Okey. Tengah lari. Lari. Aduh sakit. Tiba-tiba dia keras cikgu kat belakang. Tiba-tiba keras dia di tegang. belakang. Betul. Okey, itu adalah apa yang kita panggil sebagai ketegangan. Okey. Baik. Ini adalah satu proses di mana apabila muscle kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi berlaku ketegangan dan kita perlu berhenti seketika daripada aktiviti kita. Okey. Dan seterusnya tergeliat atau kita panggil sebagai sprain. Tergeliat atau sprain ini adalah kecederaan yang terjadi pada ligamen kita. Okey. Jadi Ifat, ini adalah contoh-contoh kecederaan yang berlaku biasanya pada ketika kita sedang bersukan. Ataupun beriadah cikgu. Betul. Okey cikgu, tapi kan sebagai seorang atlet kan, mungkin cikgu boleh kongsikan bagaimana untuk cara yang terbaik sebelum kita melakukan aktiviti dulu. Maksud saya kena buat pemanasan badan ke? Betul. Atau bagaimana? Bijak Ifan. Ya. Saya juga nak ingatkan kepada semua, betul. Okey, walaupun kita cuba belajar apa topik hari ini sebagai RISE, iaitu rawatan awal kepada atlet-atlet sukan, tetapi kita perlu ingat juga ya, sebelum melakukan sebarang aktiviti ada 3 perkara utama yang kita perlu ingat. Yang pertama cikgu, keselamatan, okey, dan keselamatan. Oh, tiga-tiga tu keselamatan. Keselamatan apa tu? Yang pertama, keselamatan dari segi pakaian kita. Pakaian kena sesuai. Yes, janganlah ada jam tangan. Betul. Pada yang perempuan tiba-tiba ada pin-pin. Takkan nak joget pakai baju kurung. Betul. Kan? Pilihlah pakaian yang sesuai untuk kita melakukan sebarang aktiviti. Yang kedua, keselamatan di tempat. Di kawasan kita nak guna. Di kawasan itu yang kita gunakan. Contohnya cikgu, maksudnya tak boleh ada barang atau kata apa, macam kawasan tu kena luas. Betul. Kan, tak ada barang-barang lain. Tak ada kawasan lekuk-lekuk. Kan ada lubang-lubang dan sebagainya. Okay, Irfan, ini semua amat penting sebenarnya, Irfan. Dan yang ketiga, keselamatan apa, Irfan? Cuba Irfan fikir. Tadi kita pakaian. Okey, tempat. Lagi satu apa cikgu? Keselamatan persediaan awal kita yang Irfan sebutkan tadi, memanaskan badan itu yang paling penting. Aktiviti memanaskan badan sangat penting, Irfan. Okey, memandangkan kita pun dah panaskan badan dengan topik kita hari ini, jadi kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami untuk slot mendengar rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Saiful Amri, di mana kita sedang belajar tentang RICE. Cikgu nak tahu juga cikgu, RICE ini apa sebenarnya? Belum terjawab lagi persoalan saya tu. Betul, Irfan. Saya saja biarkan Irfan tertanya. Sebab inilah giliran saya, peluang saya untuk menerangkan bukan saya kepada Irfan tapi kepada semua yang berada di rumah. Apakah yang dimaksudkan dengan RICE? Jom Irfan. Okey Irfan, kita boleh tengok terus di sini. Okey. RICE bermaksud adalah satu kaedah atau rawatan yang digunakan sebagai pertolongan awal sekiranya berlaku sebarang kemalangan ataupun kecemasan. Tetapi di situ tiada seseorang lain yang boleh membantu. Okey. Jadi maksudnya kita tak ada doktor tiba-tiba kat situ kan. Jadi kita walaupun orang biasa, kita boleh lakukan rawatan awal. Okey. R bermaksud rest. Ini dalam bahasa Inggeris, ataupun dalam bahasa Melayu bermaksud rehat. Okey. Apabila berlaku saja kecederaan, terus rehat. Rehat dulu, duduk dulu. Jangan lakukan apa-apa aktiviti lagi. Jangan terus sambung berlari. Betul. Terus hentikan. Okey. Yang kedua, ice. Ice. Okey. Ice ni atau kita panggil sebagai ais batu ni, kita boleh letakkan di bahagian kecederaan tu untuk melegakan sedikit. Cikgu nak tanya, ais tu kita nak letak tu, kita nak balut dengan kain ke ataupun kita terus letak ais kat situ? Okey, bagus Irfan. Okey, betul. Soalan Irfan tu akan sejak sebentar lagi. Baik. Sabar Irfan. Okey, sabar. Okey, sebenarnya C. C itu apa? C adalah compression ataupun tekanan ataupun demahan. Kalau orang dulu cakap tuam. Oh, tuam. Okey, kita tuamkan dia. Dan yang seterusnya E. E adalah elevation. Apakah yang maksudnya elevation? Elevation adalah meninggikan sedikit kaki. Meninggikan dari apa?
Saya akan pergi one by one, satu demi satu. Okey, Boleh, Irfan. cikgu. Okey, kita tengok. Kita fokuskan kepada R dahulu, Irfan. R ataupun apa yang saya masukkan tadi, R? Rehat, cikgu. Rehat. Okey, rehat adalah daripada bersukan dan rehatkan bahagian yang tercedera. Okey, kita terus saja berehat apabila berlaku kemalangan ataupun kecemasan pada diri kita. Seterusnya, kekal berada di tempat yang terlibat dalam kedudukan yang selesa dan tidak menggerakkan bahagian tersebut. Kita dah tahu bahagian kaki itu sakit, bahagian lutut Irfan tadi sakit, terus kekal. Okey. Jangan bergerak lagi, Irfan. Okey. Seterusnya, ini adalah bagi mengelakkan rasa sakit dan kecederaan yang lebih teruk. Jadi kena kekal tenang apabila berlaku sesuatu kemalangan. Ini untuk rehat. Seterusnya kita masuk air ataupun ais. Okay, kita letakkan ais. Irfan kena cari ais di mana-mana. Okay. Biasanya kalau kita bersukan, kita punya jurulatih ataupun bahagian fisioterapi dia akan sediakan. Okay. Ais ni kita letakkan ais di bahagian yang tercedera tadi. Okay. Kita letakkan sedikit. Bagaimana? Kita tengok nanti. Okay, ais akan menyebabkan pengecutan saluran darah. Ini dapat mengehatkan pendarahan dan proses bengkak. Jadi kita akan kurangkan sedikit. Okey, ais juga dapat mengurangkan rasa sakit. Okey, daripada rasa ais tu sebab sejuk tu Okey, kita tengok bagaimanakah menggunakan ais untuk membantu merawat kecederaan. Ini soalan saya. Okey, ya Irfan, jom kita tengok apakah jawapan daripada soalan Irfan tadi. Okey, 3 jam pertama. 3 jam Bila pertama. berlakunya kecederaan pada kaki atau di mana-mana bahagian anggota badan, lakukan cold compression selama 10 hingga 15 minit setiap setengah jam. Okey, itu adalah untuk 3 jam yang pertama. Seterusnya untuk 48 jam yang berikut ataupun untuk tempoh masa 2 hari, lakukan cold compression sebanyak 4 hingga 5 kali sehari selama 15 hingga 20 minit. Ini adalah aturannya yang kita perlu patuhi. Dan seterusnya selepas 48 jam ataupun selepas 2 hari, kompresi panas mungkin boleh digunakan. Di sinilah kita guna tuam tu. Okey, kalau 2 hari pertama tu kita pakai cold compression ataupun yang sejuk, cikgu, compression yang sejuk. Dan hari yang ketiga selepas 48 jam kita akan gunakan kompresi panas pula. Betul Irfan. Okey, itu antara prosedur yang perlu kita patuhi, okey. Seterusnya kita tengok sebelum saya masuk pastikan masukkan ketulan ais ke dalam beg plastik atau beg ais dan tekap pada bahagian yang tercedera. Kenapa, Irfan? Kenapa tak boleh terus letak kat atas kulit? Saya rasa macam terlalu sejuk je, cikgu. Betul. Okey, kita tengok. Beg plastik mudah mengikut bentuk kebanyakan sendi-sendi. Ini dipanggil cold compression tadi itu. Okey, jadi kita akan gunakan beg plastik atau apa saja yang boleh menahan ais daripada terus menyentuh kulit kita secara langsung. Baik. Okey. Itu tadi I. Sekarang kita masuk kepada prosedur yang ketiga iaitu C. C apa dia, Irfan? C itu maksudnya compression, cikgu. Compression, betul. Compression ataupun tekanan ataupun demahan. Balut bahagian yang tercedera tadi dengan pembalut atau bandage bagi mengelakkan bengkak. Kita boleh balut bersama dengan ais sebenarnya. Letakkan ais, kemudian kita balutkan bersama. Macam tu. Okay, semakin kurang bengkak, semakin kurang rasa sakit. Ini akan mempercepatkan proses penyembuhan. Okay. Seterusnya, jangan balut dengan terlalu kuat. Kenapa, ataupun cikgu? ketat. Kenapa? Okay, bila kita balut dengan ketat, aliran darah tu akan terganggu. Okey. Jadi kita pastikan pesakit tu dibalut dengan dia tak ada rasa gangguan pada dia. Okay, dia tak ada rasa sakit. Okay, fine. Itu untuk C. Seterusnya kita tengok Prosedur yang keempat, cikgu. Prosedur yang terakhir atau yang keempat, betul. Okay, rawat kecederaan dengan prinsip Rice ni E atau dimasukkan sebagai elevation. Apakah itu elevation? Meninggikan. Meninggikan bahagian yang tercedera tadi. Ampu bahagian yang tercedera tinggi sedikit dari paras jantung untuk mengurangkan bengkak ataupun edema ni. Okay, buat ampuan sekerap yang mungkin. Jadi bila kita ampu tinggi kawasan tu, untuk apa sebenarnya? Tinggi daripada paras jantung tu. Aliran darah ke, cikgu? Betul. Okay, ini berkaitan dengan aliran darah sebenarnya. Kita nak pastikan aliran darah tu tidak ke bahagian yang sakit tu. Jadi bila kita tinggikan sedikit bahagian, jadi dia akan turun bahagian daripada itu. Okay, jadi pastikan bahagian-bahagian yang sakit akan berada lebih tinggi sedikit. Irfan nak guna apa biasanya untuk meninggikan? Kalau bantal ke, cikgu? Betul. Apa-apa saja objek yang boleh kita ampu di bawah tu. Yang penting, Irfan rasa kita pun kena selesa juga, cikgu. Betul. Jangan kita letak batu pula nanti tak selesa. Kita tak selesa kan? Betul. Cumanya bila kita berada di padang dan sebagainya, apa saja bahan-bahan yang boleh digunakan, Irfan. Okay? Contohnya mesti seperti tong ais ke, betul. tong air. Betul. Ada, kita guna saja. Kita guna je terus. Okey, Irfan.
Okey, peringatan ini kepada semua yang berada di rumah juga. Okey, walaupun cikgu dah selalu melalui perkara ini, cikgu sentiasa nak ingatkan kepada semua Irfan juga dan kepada semua yang berada di rumah, mesti mendapatkan khidmat rawatan perubatan jika terdapat yang pertama, tanda-tanda seperti kesakitan, bengkak dan kebiruan yang teruk selepas 24 jam. Okay, selepas tempoh masa ni masih lagi tanda yang sama, mungkin sesuatu yang lebih buruk sedang berlaku. Jadi kita kena hati-hati dekat situ. Yang kedua, kecacatan struktur yang jelas. Ini bermaksud apabila kita nampak yang nyata, sama ada tulang tu bengkok ke dan sebagainya. Okay? Yang ketiga, rasa sakit semasa tidur. Okay, rasa sakit semasa tidur ni akan menyebabkan kita rasa terganggu. Jadi mungkin kesakitan yang berlaku pada waktu siang tu dah terbawa ke waktu malam. Dan mungkin lebih teruk daripada apa yang kita jangkakan. Seterusnya, tidak dapat melakukan aktiviti seperti biasa. Walaupun telah dirawat dengan menggunakan rawatan RICE dan sebagainya, tapi kita masih lagi terasa sakit. Nak jalan pun susah, cikgu. Nak berjalan pun susah. Jadi itu menunjukkan mungkin kesakitan itu lebih teruk daripada apa yang kita jangkakan. Seterusnya, sakit kepala, pening, loya atau muntah di mana ianya semakin teruk ataupun semakin serius. Perkara-perkara begini perlu mendapat khidmat pakar. Kita perlu ke klinik yang terdekat dan sebagainya. Seterusnya, dapatkan rawatan perubatan untuk mengesan bahagian yang patah dan terseliur. Ini amat penting, Irfan. Okay? Kita tak boleh simply suka-suka saja, Irfan, sebenarnya. Okay? Apa saja yang berkaitan dengan rawatan diri kita ni, kita kena pastikan. Sebab kita tahu badan kita ni bukan mesin. Kita nak pakai lama ni kan. Jadi kita kena rujuk kepada yang pakar. Betul, Irfan. Jadi Irfan rasa Irfan faham tak semua ni, Irfan? Faham, cikgu. RICE. Dah faham. Okey. Awalnya dah faham. Jadi cikgu nak uji Irfan sedikit. Nak boleh? uji saya pula. Di sebelah Irfan ni, ada satu bahan yang saya sediakan untuk Irfan jawab susunan rajah. RICE ni. Patutlah Irfan ada gambar dekat sini, cikgu. Betul, Irfan. Boleh Irfan cuba? Boleh, cikgu. Jadi jom kita mulakan cara untuk susun gambar bagi bantuan mula iaitu RICE. Okey. Boleh Irfan mula, cikgu? Boleh, Irfan. Dengan izin Irfan mulakan dengan gambar yang pertama, R. Okey, R tadi maksudnya adalah rest. Atau bahasa Melayu ni kita panggil sebagai rehat. Okey. Jangan bergerak ke mana-mana. Ini gambarnya. Okey, Irfan lekatkan, cikgu. Baik. Yang kedua, I. Maksud I tadi bukan mata tapi ais. Okey, ais di mana kita kena letakkan ais di bahagian yang tercedera ataupun bahagian yang tergeliat tadi. Okey, letakkan ais. Baik, kita boleh letakkan dalam beg ais ataupun kita balut sekali, cikgu. Betul. Okey, Irfan gerak ke sana, cikgu. Boleh, Irfan. Yang ketiga, C. Maksud C tadi adalah compression atau bahasa Melayu kompresi. Ada dua jenis, kompresi panas dan juga kompresi sejuk. Kalau kompresi panas kita akan gunakan selepas 2 hari. Betul, cikgu? Betul. Wah, sebaik ingat lagi. Okey, kita letakkan C di sini. Okey. Mana dia? Dia tak nak lekat, cikgu? Boleh, Fan? Boleh. Okey. Dan yang terakhir, E. Elevation ataupun maksudnya dalam bahasa Melayu meninggikan bahagian yang terluka atau yang tergeliat tadi, yang tercedera supaya aliran darah itu dapat berfungsi dengan baik. Okey, yang ini dia gunakan kerusi, cikgu, untuk buat proses peninggian. Okey. Cikgu lihat dulu, semak dulu betul atau salah. Saya semak, Irfan. Okey, Irfan, daripada gambar yang Irfan buat ni, daripada awal R sedang berehat. Okey, terus berehat, terus berhenti. Jangan buat apa lagi selepas tu. Tepat. Yang kedua, I juga letakkan ais. Betul. C, selepas letakkan ais, kita balut ais. Okay, kita kompreskan dia ataupun kita lakukan demahan kepada kaki kita. Dan yang keempat, kita meninggikan sedikit, elevation. Okey, tahniah Irfan. Kesemuanya tepat. Betul, cikgu. Terima kasih. Ada sesuatu untuk Irfan? Ada apa? Ada hadiah ke tu? Cikgu sediakan satu hadiah dahulu. Wah, satu bintang untuk Irfan. Bintang warna Irfan. Hitam. Wah, terima kasih, cikgu. Letak dekat sini. Sematkan di dada. Okey. Baik, terima kasih, cikgu. Okey. Kita nak berhenti berehat dulu. Kita berhenti minum dulu, cikgu, boleh? Boleh. Teruskan bersama kami untuk Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Bersama kami dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM. Cikgu, Ifan nak tanya sikit cikgu. Kenapa Ifan pakai sarung tangan warna kuning cikgu? Kita nak mencuci ke? Okey, baiklah Ifan. Kenapa sarung tangan warna kuning? Cikgu pun pakai sarung tangan warna kuning ni Ifan. Sama. Jadi sekarang ini kita akan buat simulasi dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Boleh Ifan? Boleh cikgu. Sebab tu cikgu nak bagi sedikit penerangan untuk kita ulang ataupun imbas kembali apa yang telah kita pelajari. Okey Ifan? Iaitu RICE. Pandai Ifan. Okey. Silakan. Kita nak Ifan. Kita nak masuk segmen jom cuba ni. Jom cuba, kita akan cuba buat. Okey? Jom. Okey, yang pertama, Ifan masih ingat? Ingat cikgu, R untuk rest ataupun rehat. Ataupun rehat. Ya, untuk rehat ni. Kenapa kita perlu berehat? Apabila berlaku sesuatu kepada badan kita, dia dah bagi signal kepada badan kita yang kita dalam keadaan sakit. Betul. Jadi kita terus berehat Ifan. Okey? Seterusnya, prosedur kita yang kedua adalah air ataupun ais. Okay, kita letakkan ais secara demahan ais ke atas kulit kita. Tapi seperti yang cikgu telah terangkan, ais tidak boleh diletak secara langsung ke atas kulit. Kena dibalut ataupun diletakkan lapik seperti plastik ataupun tuala dan sebagainya. Okey, Fan? Dan yang ketiga pula, C, prosedur kita adalah C ataupun compression yang bermaksud tekanan ataupun demahan. Okey, kita dah letak ais tadi di atas kulit, okey, yang berlapik, kemudian kita demahkan lagi, kita tuam lagi, kita tekan lagi menggunakan tuala dan sebagainya. Jangka masanya cikgu berapa lama? Okey, jangka masa betul. Okey, bila berlaku perkara seperti ini, Ifan kena ingat, kita kena tengok. Kadang-kadang pesakit akan terus merasa sakit. Betul. Ngilu. Okey, ngilu ataupun dia rasa kesejukan. Jadi kita kena pastikan pesakit tidak terganggu dalam perkara yang sebegitu. Dia kena rasa selesa. Betul. Keselesaan itu sangat penting. Okay? Kita kena pastikanlah. Okay, dan seterusnya, yang terakhir ataupun yang keempat adalah elevation. Apakah yang dimaksudkan elevation? Meninggikan. Meninggikan bahagian yang sakit. Okey, Irfan semakin hebat sebenarnya ni. Okey, meninggikan bahagian yang sakit ni maksudnya meninggikan daripada aras jantung kita. Okey, sebab tu seeloknya kita baringkan pesakit. Okay, bila pesakit dalam keadaan terbaring, jadi bahagian yang sakit tu akan lebih tinggi daripada jantung. Okey, Irfan. Jadi selepas cikgu dah terangkan semua ni, cikgu rasa cikgu nak minta Irfan untuk lihat bagaimana cikgu mendemonstrasi ataupun melakukan simulasi terhadap prosedur ini. Boleh cikgu? Jadi sayakah mangsa yang akan baring sekejap lagi? Itulah, murid saya semua jauh hari ni. Jadi Irfan saya namanya. Okey, kalau macam tu saya nak ambil mood sikit cikgu. Saya berlakon sikit. Aduh, sakit, tolong. Irfan okey? Aduh, tak okey lah cikgu. Okey, Irfan. Okey. Irfan boleh terus berada di atas aduh, tingkap ni dan lutut terus saya baring. sakit lah cikgu. Boleh, Irfan. Tak apa. Aduh, ni cikgu tadi sebab Irfan main bola. Lepas tu terjatuh. Lutut ni tak tahulah cikgu. Lutut yang ni. Lutut yang mana satu Irfan ni? Okey, jangan tertukar lutut Irfan. Okey, Irfan. Apa kata kalau Irfan ni dulu, berehat dahulu. Okey. Okey, Irfan tenang. Baik. Okey. Dalam keadaan yang selesa. Selesa Okey, dulu. Irfan. Okey, sekarang ni lutut ni bahagian yang sakit, betul? Aduh. Yang sakit. Betul. Sakit. Itulah dia. Okay? Aduh. Sebenarnya sebagai seorang yang akan melakukan rawatan, kita akan kena tengok. Okey, di manakah bahagian yang sakit. Bila kita tekan sedikit dan pesakit merasa sakit, jadi maksud kita dah tahu. Saya dah tahu di mana bahagian Irfan yang sakit. Aduh, sakit. Sakit betul ni. Sakit betul. Okey, Irfan. Itu prosedur pertama kita dah lepas. Okey. Itu adalah rest. Kita rehat. Kita dah rehat. Yeah. Irfan dah keadaan tenang, rehat sekarang. Okey, prosedur kita yang kedua. Air cikgu. Ais. Okey, cikgu ada ais bersama cikgu sebenarnya. Okey, seperti yang telah cikgu nyatakan kepada Irfan tadi, ais ni, okey, cikgu masukkan ke dalam bekas. Okey, ais ni dimasukkan ke dalam bekas untuk kita mengelakkan ais daripada bersentuhan terus ke kulit. Tapi dalam situasi Irfan sekarang ni, Irfan pakai seluar. Pakai seluar cikgu. Sebenarnya tak ada masalah. Cumanya kalau ais ni kena merata pula Irfan. Jadi kan, tumpah-tumpah pula kan. Jadi cikgu masukkan dalam bekas, dan cikgu akan letakkan di bahagian yang sakit tadi. Cik kenal cikgu warna kuning cikgu? Itulah sama pula kan. Lebih kurang lah. Lebih kurang semua. Betul lah Irfan. Okey, jadi kita letakkan. Okey, Irfan terasa sejuk ke tidak? Sejuk cikgu. Okey lagi? Okey. Masih okey lagi? Masih Okey. Sekarang ni kita sedang melakukan prosedur yang kedua. Okey, begini caranya. Okey, hanya meletakkan saja. Okey? Baik. Maaf Irfan kalau tak selesa. Selesa cikgu. Okey. Nyaman rasanya. Nyaman rasanya. Okey, boleh mandi ais lepas boleh mandi. Okey, biasanya itu salah satu prosedur juga sebenarnya. Okey, apabila kita letak ais ni, kita sedang melakukan prosedur yang berapa? Yang kedua cikgu. Ya, yang kedua. Okey, ini adalah prosedur kita yang kedua. Jadi seterusnya kita akan masuk prosedur kita yang ketiga. Apa dia? C cikgu, compression. C, compression. Okey, pegang dulu boleh ais ni. cikgu. Aduh. Compression berlaku apabila kita menggunakan kain dan sebagainya. Baik. Okey,
dan kita akan kompreskan. Tapi tadi cikgu ingatkan Irfan kan bagaimana melakukan kompres ni, jangan sehingga pesakit ni merasa sakit. Okey. Okey, kita buat balut sedikit. Balut. Nak kena ikat ke cikgu? Sepatutnya boleh ikat lah. Okey. Begini nanti. Okey, dan tanya kepada pesakit, okey tak? Okey, kena ada respon. Okey. Kalau dia kata sakit cikgu? Sakit kita kena longgarkan sedikit. Macam tu, okey. Cuba cikgu ketatkan. Boleh? Dia sakit-sakit. Okey. Longgarkan sikit. Okey. Irfan, jangan cepat. Nanti cikgu bawa ke hospital tu. Jangan. Jangan. Okey. Okey, ini adalah contohnya. Berlakunya proses kita yang ketiga. Okey? Apabila begini, okey, pastikan kemas, pastikan pesakit juga dalam keadaan yang selesa. Baik. Okey, bila dah selesa begini, seterusnya kita dah pun habis prosedur kita yang ketiga. Pandai, Irfan. Jadi yang keempat apa dia, Irfan? Yang keempat huruf E, iaitu elevation ataupun meninggikan. Meninggikan daripada aras jantung. Jadi Irfan kena berada dalam keadaan terbaring, Irfan. Oh, Irfan kena baring. Aduh, boleh, kejap Pan? cikgu, boleh. Sorry cikgu saya orang yang sakit lutut ni memang macam ni. Okey, saya baring. Okey, sekejap. Okey, dalam keadaan Irfan sedang berbaring begini, saya akan ampu kaki Irfan dengan apa-apa saja objek untuk meninggikan sedikit. Baik. Ini adalah keadaan ampuan ya, di mana kita sedang meninggikan kaki daripada jantung. Kalau boleh dapat lagi tinggi lagi bagus, Irfan. Tinggi sikit. Okey. Sekejap, Irfan cikgu cuba. Okey, kita tengok boleh tak kita tinggikan lagi. Okey, boleh ke cikgu? Okey. Letak sini. Okey, ini contoh keadaan di mana bahagian yang cedera lebih tinggi daripada bahagian jantung. Baik. Dapat juga ketinggiannya agak berbeza ya. Betul. Jadi aliran darah tu lebih selesa dari sini. Okey, Irfan rasa selesa lah cikgu baring kat sini. Irfan jangan tidur, Irfan. Belum. Kita tunggu dulu kehadiran doktor. Okey, ini antara 4 kaedah awal rawatan kita, Irfan. Jadi Irfan dah boleh faham? Boleh faham cikgu? Sekarang ni cikgu benarkan Irfan untuk bangun. Okey. Angkat sikit kaki. Angkat sikit kaki. Okey, kita buka. Ya, cikgu. Okey. Apa yang cikgu lihat, Irfan sangat bagus ni. Ya ke, cikgu? Irfan boleh mengadaptasi diri Irfan sebagai seorang pesakit. Bersedia, okey. Apa kata kalau selepas ni Irfan juga buat untuk cikgu pula? Cikgu yang menilai mampu. Ya, cikgu yang pesakit. Habislah saya. Okey. Tak apa. Okey, cikgu nak baring cikgu kat sini dulu. Okey, Irfan akan menjadi seseorang yang akan memberikan bantuan kepada cikgu. Okay, cikgu doa Irfan jadi doktor lepas ni. Baik, cikgu. Boleh cikgu doa? Okey, cikgu okey? Okey, cikgu. Aduh, Irfan. Cikgu jangan. Aduh. Cikgu kena tenang dulu, cikgu. Okey, cikgu tenang. Okey, cikgu relax dulu. Okey, baik. Untuk yang pertama ni, cikgu tak boleh bergerak sangat. Kita kena rehat dulu, cikgu. Okey, cikgu tadi cedera dekat bahagian mana, cikgu? Okey, cikgu rasa sakit di bahagian lutut, Irfan. Bahagian lutut, cikgu. Okey, kalau macam tu izinkan saya untuk kita nak periksa dulu lah ya. Okey. Sini, cikgu. Aduh, sikit, Irfan. Sakit. Kalau sini, cikgu? Tu tak ada apa-apa. Okey. Di bahagian sini? tepi. Aduh. Okey, maknanya di kawasan sini. Okey, baik. Sekarang ni Irfan nak minta cikgu untuk bertenang dulu. Okey, cikgu rehat kejap. Baik, sementara tu Irfan akan letakkan ais. Okey, letakkan ais. Okey, di mana sekarang ni Irfan akan gunakan ais yang ada dalam warna kuning ni. Okey, di mana Irfan akan letakkan di bahagian tempat cikgu rasa sakit tadi. Okey, Irfan letakkan kat sini cikgu Okey, tapi saya nak tanya dulu, cikgu rasa selesa, okey? Okey, setakat ni selesa. Selesa. Tapi kalau cikgu tak selesa, bagi tahu dekat saya. Okey, bagus Irfan. Alamak. Tadi cikgu, kita kena in character. Okey. Baik. Okey, so sekarang ni saya nak teruskan dengan proses yang seterusnya lah. Okey. Di mana saya akan buat compression ataupun kompresi. Kemudian saya akan, minta maaf cikgu Tak apa. Okey, saya akan balutkan dengan kain cikgu. Okey, kita balutkan dengan kain. Kita akan ketatkan sikit di bahagian ni. Tapi saya nak tanya juga cikgu soalan. Kalau cikgu rasa tak selesa, boleh bagi tahu saya. Okey, ni ketat ke cikgu? Begitu. Okey, setakat ni selesa. Selesa lagi, okey. Baik, kalau saya ketatkan sikit lagi cikgu? Masih selesa. Masih selesa. Okey, cantik. So sekarang ni saya macam biasa nak minta cikgu untuk masih tenang dulu. Walaupun cikgu merasakan kesakitan tu, saya harap dengan bantuan ais ni akan membantu cikgu lah. Betul. Okey, baik. Kalau cikgu dah sedia macam ni, seterusnya cikgu boleh baring sebab saya akan melakukan proses meninggikan kaki cikgu Cikgu baring dulu, cikgu tenang. Okey, luruskan kaki dulu. Saya akan gunakan kotak ni untuk meninggikan lutut cikgu. Okey. Baik, kita letakkan kat sini. Okey.
Kita nak pastikan supaya aliran darah cikgu tu berfungsi dengan baik. Sebab tu kita tinggikan bahagian lutut cikgu daripada paras jantung cikgu. Betul. Okey. Baik cikgu. Sekarang ni cikgu rasa macam mana? Okey, lebih selesa. Lebih selesa. Alhamdulillah. Okey, jadi saya akan biarkan cikgu untuk berehat di sini kejap sebelum saya ada kerja lain. Okey, baiklah. Cikgu. Macam mana? Lulus ke tidak? Okey, itu dia tadi contoh yang Irfan buat. Cikgu sangat bangga sebenarnya dengan Cikgu Irfan bangga ni. je? Alamak. Okey. Okey, Fan, begitu tadi sedikit simulasi bagaimana kita nak melakukan rawatan kepada pesakit. Okey, Betul. Tana Irfan, dan cikgu lihat apa yang Irfan buat hari ini sangat membanggakan cikgu. Kenapa cikgu? Apa Mudah yang sangat Irfan ni. membanggakan sangat? Sebab Irfan mudah untuk mengikuti proses-proses ataupun rawatan-rawatan yang dibuat sebentar tadi. Okey, untuk itu cikgu ada sesuatu untuk Irfan. Ada Okey, apa lagi, cikgu? Satu lagi ganjaran untuk Irfan. Bersedia Terima Irfan? kasih. Okey. Satu Wah. lagi bintang untuk Irfan. Ini bintang yang kedua hari ni. Bintang kedua. Okey, terima kasih cikgu. Nampaknya hari ni Irfan dah berjaya untuk melakukan teknik bantuan mula. Tapi cikgu, saya nak tanyalah, mungkin cikgu boleh berikan sedikit contoh di mana ada murid yang melakukan kesilapan semasa memberikan bantuan. Bagaimana cikgu? Okey, betul. Apabila melakukan bantuan ni, jika kita ada ilmu yang seperti yang kita pelajari ini, mungkin kita tiada masalah. Baik. Okey, apa yang paling penting, jangan berasa cemas. Jangan berasa panik. Jangan panik. Okay, betul. Jangan jadi Kalau macam mana ni kan, macam mana ni ada cedera. Jangan. Okey, jika kita tidak tahu bagaimana untuk membantu, memberikan bantuan, okey, terus cari orang lain untuk bantu, untuk minta bantuan. Okey, kita jangan sentuh sebab kita tidak tahu apakah kesakitan yang dialami oleh pesakit. Biasanya begitu, kita cuba terus menyentuh pesakit. Okey, itu agak bahaya sebenarnya. Okay, sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada dirinya. Okay, itu yang pertama Irfan, bila kita melakukan sesuatu rawatan awal. Yang kedua, selain daripada jangan panik, saya harap juga sesiapa yang melakukan rawatan awal ini tahu prosedurnya dengan betul. Betul. Ikutlah urutan RICE tadi betul, tu. kita ikut urutan itu dan kita pastikan dengan mengikut setiap urutan itu kita akan menenangkan sendiri mangsa tu. Betul. Jangan kita saja nak rasa tenang, masa masih lekang. Betul juga. Okey, Irfan. Dan di situ juga cikgu, Irfan rasa sebagai seorang orang yang membantu ataupun menyelamat ni, kita tak boleh orang kata apa terus nak bagi macam alamak, orang tu dah takut dah, mangsa dah takut, mangsa dah cemas. Dia pun lagi cemas cikgu. Dia alamak, kita tak tahu jangan macam tu. Betul. Sebagai seorang yang membantu, kita kena tenang. Kita juga perlu relax dan berikan sepenuhnya sokongan mental. Betul, Irfan. Supaya mangsa lebih yakin dan percaya kepada orang yang membantu dirinya tu. Betul. Apa yang Irfan katakan itu saya sangat setuju, Irfan. Sebab itulah saya lalui sebenarnya. Okey, lebih-lebih lagi kepada murid-murid berkeperluan khas yang saya ajar. Okey, murid-murid ini kebanyakan mereka akan mudah merasa cemas. Okey. Jadi sebagai cikgu saya perlu melalui rasa tenang bagi menghadapi mereka. Okey, dalam keadaan macam ni Irfan, bila kita dah ada ketenangan dan seperti yang Irfan sebutkan tadi, murid ataupun kita punya pesakit tu akan mudah percaya kepada Betul. kita. Itu sangat penting sebenarnya, Irfan. Baik, terima kasih cikgu. Itulah cara yang terbaik sebelum melakukan bantuan mula untuk kita berikan bantuan RIC ini. Yang penting kita kena tenang dulu. Okey, lepas tu baru berikan bantuan untuk rawatan yang selanjutnya. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot Menengah Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Saiful Amri. Kita sedang belajar tentang RICE. Ya, Cikgu. Baik, untuk segmen kali ini, dengar kata Cikgu nak uji Irfan, betul ke? Betul, Irfan. Alamak, kena uji Setelah lagi. kita lakukan, setelah Irfan fahami apa yang Irfan pelajari, Irfan buat simulasi sebentar tadi. Jadi sekarang ni ada masa untuk kita buat ujian. Ujian? Ya, Okey. aktiviti pengukuran kepada Irfan. Boleh, Dan Irfan? dekat rumah pun boleh cuba bersama Irfan dekat sini, okey? Betul tu. Okey, jom kita tengok apakah soalan aktiviti pengukuran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah susah. Okey, Irfan, tengok soalan yang pertama, Irfan. Namakan prosedur dalam gambar rajah berikut. Tengok. Okey.
Kalau dekat gambar tu cikgu, Irfan nampak ada satu bungkusan ais cikgu. Jadi jawapannya adalah ais. Dalam kurungan ais bahasa Melayu. Irfan pasti jawapan Irfan? Saya kunci jawapan itu. Kunci jawapan. Kita tengok apakah betul jawapan nombor 1 untuk Irfan Betul. Tepat sekali. Tahniah Irfan. Oh, Terima hebat kasih. Irfan. 1 bintang untuk Irfan. Bintang lagi. Aha. Bintang yang ketiga. Okey. Hebat ni. Okey, tadi soalan pertama, Ya. ini adalah prosedur ais. Okay, kita meletakkan ais kepada bahagian yang cedera. Soalan yang kedua, kita tengok namakan prosedur dalam gambar raja berikut. Apakah sedang berlaku Irfan? Kalau kita nampak kaki tu dah dibalut, macam dah selesai. Lepas tu dia macam ditinggikan sebab ada angle ataupun sudut betul, yang ada sudut meninggi tu. kat situ. Jadi jawapannya adalah elevation ataupun meninggikan. Meninggikan bahagian Ya. yang cedera. Kita tengok betulkah jawapan Irfan? Sama-sama. Ya, Betul. tepat sekali lagi. Tahniah Irfan. Hebat. Okey, Irfan dah Okey. nampak sebenarnya. Okey, tercapai ya apa yang cikgu nak ajar pada Irfan pada hari ini. Bintang lagi ke cikgu? Okey, ya, satu lagi bintang Jangan untuk Irfan. dilupa bintang saya. Banyak Irfan Terima kasih, bintang. cikgu. Okey, bersinar malam Irfan hari ini. Banyak bintang. Okey, itu nombor 2, soalan kedua. Sekarang cikgu masuk soalan yang ketiga. Mari Bersedia? kita. Okey, kita tengok. Manakah antara berikut pernyataan yang salah mengenai prinsip-prinsip pertolongan cemas? Okey. Kalau macam tu izinkan saya untuk baca semua jawapan, boleh cikgu? Yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa. Macam logik. Yang kedua, menambahkan kesakitan. Kita simpan dulu jawapan yang ni. Yang ketiga, mengelakkan keadaan menjadi bertambah teruk. Yang keempat, mendapatkan bantuan doktor atau menghantar pesakit ke hospital dengan kadar yang segera. Dan cikgu, soalan tadi adalah pernyataan yang salah, betul cikgu? Betul Irfan. Okey, kalau yang salah dekat sini jawapannya pasti yang kedua, untuk menambahkan kesakitan. Ya. Kita tengok jawapannya benar ke tidak? Menambahkan kesakitan. Betul. Terima Bagus kasih. Irfan ni. Cikgu. Okey, menambahkan kesakitan, menambahkan satu lagi bintang untuk Irfan. Bintang saya mana? Makin banyak. Okey. Begitu Terima Irfan. kasih. Okey. Itu dia tadi Irfan. 3 soalan. Cikgu ada lagi 2 soalan untuk Irfan. Ada Bersedia? lagi. Boleh Irfan? Boleh. Okey, kita tengok. Soalan yang keempat. Mengapakah kita mesti kekal berada di tempat yang terlibat dalam kedudukan yang selesa apabila mengalami kecederaan? Okey, ini berkaitan dengan kita perlu keselesaan semasa berlakunya kecederaan. Okey. Kita lihat yang pertama, bagi mengelakkan kecederaan lebih teruk. Yang kedua, supaya luka cepat sembuh. Yang ketiga, bagi mempercepatkan darah menjadi beku. Yang keempat, supaya sakit bertambah teruk. Okey, kenapa pentingnya keselesaan itu? Kerana kita nak mengelakkan kecederaan lebih teruk. Jawapan Irfan macam betul. Macam betul kan? Saya pun rasa betul. Mari kita semak sama-sama. Ya. Oh, tepat sekali. Ya, betul. Okey. Mengapa kita mesti berada dalam keadaan yang kekal? Untuk bagi mengelakkan kecederaan lebih teruk. Tahniah Irfan. Terima kasih. Terbang lagi bintang cikgu. Terbang kepada Irfan. lagi. Oh, kat situ. Okey. Okey, Irfan. Dah 4 soalan dah. Ada lagi, cikgu? Ada lagi. Bintang Irfan makin banyak ni. Soalan terakhir untuk Irfan. Boleh Irfan? Baik. Bersedia? Okey, kita tengok. Cikgu tak nak sebut apa-apa. Cikgu nak Irfan nyatakan 4 langkah atau prosedur dalam merawatan awal pertolongan cemas yang kita pelajari hari ini. Baik, kita nak mulakan 4 langkah atau prosedur untuk rawatan awal pertolongan cemas. Okey, ada 4 semuanya cikgu 1, 2, 3, 4. Baik, yang pertama kita lakukan R ataupun kita rehat dan juga rest bahasa Inggerisnya, di mana di kedudukan ini seorang pesakit itu perlu tenangkan diri dulu kerana kita nak bagi satu, orang kata apa, keselesaan supaya dia tak berfikir ataupun panik ketika berlakunya kecederaan. Jadi jawapan saya R, rise. R, rehat. Rise yang seterusnya. Okey. Yang kedua I. Okey, I maksudnya ais. Okey, bahasa Melayu pun ais juga, di mana di sini kita sebagai pembantu akan memberikan satu sokongan menggunakan ais yang dibalut dengan permukaan yang lain supaya dapat merasakan kenyamanan, di mana di situ kita akan membantu untuk melancarkan proses pengaliran darah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga RIC. Okey, dengan bahasa lainnya adalah compression atau bahasa Melayunya kompresi, di mana di sini kita akan membalut satu bungkusan ais tadi itu, meletakkan di tempat yang cedera supaya kita boleh tuam,
kan cikgu, dan kita demahkan. Okey, yang keempat, RICE. Okey, E bermaksud elevation, di mana di sini kita akan meninggikan kawasan yang tercedera itu lebih tinggi daripada paras jantung supaya kita boleh alirkan darah dengan baik. Jadi lengkap jawapan Irfan. R untuk rest, I untuk ice, C untuk compression dan juga E untuk elevation. Wah, hebat Irfan. Kita tengok, kita semak dulu jawapannya. Betul atau tidak? Okey. Rest, ice, compression, elevation. Rehat, ice, tekanan atau demahan dan meninggikan. Irfan bukan sahaja memberi cikgu prosedur ni, tapi Irfan menerangkan apa yang berlaku di situ. Jadi jawapan Irfan sangat tepat, Irfan. Jadi bukan Terima satu kasih. bintang, cikgu nak bagi 2 bintang, boleh? 2 bintang? Takkan 2 je cikgu? Alamak. Bintang cikgu tak cukup dah nanti. Okey, 2 pun 2. 2 bintang untuk Irfan. Okey, boleh, terima kasih cikgu. Okey. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni Irfan nak kira dulu bintang Irfan banyak mana cikgu. Okey, betul, Irfan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang bukan cikgu. Banyak Irfan. Okey, tak apa, Okey, Irfan. nampaknya sekarang ni Irfan berjaya mengumpul. Kena kira balik cikgu. 2, 4, 6 bintang dengan menjawab soalan cikgu. Okey, mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan sedikit lagi penerangan kenapa pentingnya untuk kita mengetahui tentang RICE ini. Okey, kenapa kita belajar tentang RICE ni? Okey, sebenarnya RICE ni boleh diaplikasikan oleh semua orang, Irfan. Okey, jika berlaku sesuatu kemalangan dan tiada sesiapa di situ kepada kawan kita ni, tiada orang lain, jadi kita boleh sebagai seorang yang sudah pun tahu, okey, sudah pun ada ilmu berkaitan dengan RICE ni, kita boleh melakukan rawatan awal sebelum datangnya khidmat pakar yang lain. Betul cikgu, sebab mungkin ada yang katakan sebelum ni, saya takut nak tolong sebab saya bukan doktor. Nanti kalau saya tolong dia, saya tercedera lagi teruk macam mana? Tapi jangan risau. Kalau kita dah belajar dengan betul teknik RICE ni, kita boleh membantu memberikan bantuan awal kepada pesakit. Betul cikgu? Betul, Irfan. Terima kasih Cikgu Saiful Amri. Okey, sekarang ini kita nak dapatkan sedikit rumusan tentang topik kita pada hari ini. Okey, baik Irfan. Jom kita masuk ke sedikit rumusan. Okey, rumus apa yang kita pelajari pada hari ini adalah yes. Daripada awal tadi kita dah sebut RICE. R ataupun rest ataupun rehat, mereka masa dan bahagian yang tercedera. Yang kedua I ataupun ice, membuat tuaman dengan menggunakan ice. C ataupun compression, tuam ais pada tempat yang cedera dengan menggunakan balutan yang mampat. Balutan jangan terlalu ketat atau terlalu longgar, ya. Ingat itu. Seterusnya E, yang terakhir sekali, elevation ataupun meninggikan. Tinggikan bahagian yang tercedera. Ini sedikit yang kita dapat apa yang kita pelajari pada hari ini, Irfan. Okey, cikgu. Terima kasih dan terima kasih kepada Cikgu Saiful Amri kerana datang untuk hari ini berkongsi kepada kita tentang kepentingan untuk mempelajari teknik RICE. Di mana jua anda berada. Sebab, yelah, kat mana-mana pun mungkin ada kecederaan yang berlaku. Tak kira, contohnya di padang sekolah, di tepi rumah dan sebagainya. Betul. Pasti akan ada kemalangan seperti itu. Jadi, di sinilah kita memberikan satu teknik yang baik untuk memberikan bantuan mula kepada mereka. Okey. Betul, Irfan. Nak tanya cikgu, sebagai murid cikgu, bagaimana prestasi saya? Okey, Irfan. Sebenarnya kalau Irfan sedar atau tidak, pada hari ini cikgu bagi Irfan 7 soalan. Ada 7 soalan daripada segmen 1, 2 dan yang terakhir sekali tadi. Okey, jadi ke semua soalan ini Irfan berjaya berjawab dengan tepat. Malah Irfan tambah lagi dengan pengetahuan yang Irfan ada. Jadi Irfan, prestasi Irfan pada hari ini sangat cemerlang, Irfan. Tahniah. Terima kasih cikgu. Saya bangga jadi murid cikgu hari ini sebab hari ini cikgu kongsikan kepada kita tentang betapa pentingnya mempelajari teknik RICE. Baik, Irfan. nak tanya cikgu, di mana murid-murid lain boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, baiklah. Kepada semua untuk mendapat tambahan ilmu ataupun latihan pengukuhan, saya mohon semua untuk melayari Pelantar Delima KPM. Okey, di situ banyak bahan-bahan untuk kita ulang kaji. Baik, terima kasih Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nurul Hazirah Ramli dari SMK Sultan Abdul Aziz Integrasi Kajang Selangor. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.